Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita teruskan lagi PTPC online kita, kali ini dengan 4 soalan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum log. Dan cikgu sangat teruja sebenarnya hari ini sebab ada kalangan anak-anak murid cikgu yang telah pun mengambil inisiatif siapkan dulu latih diri 4.13 tu walaupun cikgu belum habis bincang. So I'm so glad, I'm so excited. Tahniah sangat-sangat kepada yang dah siap, dan cikgu percaya kalau awak kekalkan momentum seperti ini, tak mustahil untuk awak skor SPM matematik tambahan nanti. Okey, cikgu tak nak membebel panjang-panjang sebab bab kata irsyad masa dah time. Okey, so kita akan terus ke soalan yang ketiga dalam latih diri 4.13 muka surat 120. Ini yang last nanti, 3, 4, 5, 6 nombor soalan. Itu yang last, kemudian kita selesai untuk latih diri 4.13. So soalan 3, apa yang diberi dalam penyataan soalan? Harga sebuah rumah selepas N tahun diberi oleh 260,000 dalam kurungan 9/8 kuasa N. Apa maksud dia? Maksudnya kalau awak nak tahu harga rumah itu, contoh awak nak tahu harga rumah tu pada tahun yang kedua. Jadi awak cuma gantikan saja N ini dengan 2, masuk dalam kalkulator, awak tahulah harga rumah tu untuk tahun yang kedua. Kalau awak nak tahu harga rumah untuk tahun ketiga, buat yang sama. Okey, masukkan nilai 3 tu dekat bahagian N ini, tekan kalkulator, dapatlah harga rumah untuk tahun yang ketiga. Itu maksud dia. Okey, jadi ini adalah rumusnya untuk mencari harga sebuah rumah. Okey, kemudian apa yang dia nak sebenarnya? Dia suruh awak cari bilangan tahun minimum. Okey, tahun minimum supaya harga rumah tersebut lebih RM300,000. Buat kali pertama. Maksudnya clue dia dekat sini, harga rumah mesti lebih daripada RM300,000. Okey, ada perkataan daripada ni kat sini, cikgu tertinggal. Okey, so kita tulis sekarang maklumat yang kita ada dan apa yang dia nak daripada soalan. Kita ada rumus untuk harga sebuah rumah, dan sekarang ni kita nak tahu berapakah nilai N ini jika harga rumah ni lebih daripada RM300,000. Okey, so kita tulis 260,000 dalam kurungan 9/8 kuasa N lebih daripada RM300,000. Kita letakkan simbol lebih sebab kita nak harga rumah yang lebih daripada RM300,000. Okey, so yang ni kita boleh selesaikan. Kita cuma perlu tekan saja kalkulator. Okey, 260,000 darabkan dengan 9/8. Kita akan dapat 292,500. Okey, so kita tulis 292,500 kuasa N, masih lagi ada N, lebih besar daripada 300,000. Okey, perhatikan indeks awak dekat sini, asasnya sudah tak boleh dimudahkan. Jika asas dia tak boleh dimudahkan, tak boleh disamakan, jadi kita nak selesaikan dia, kita letak sahaja log di hadapan. Okey, kita cuma perlu tambahkan sahaja log di hadapan, dan log itu adalah log 10. Okey, log asas 10. Jadi kita tulis saja log 292,500 kuasa N lebih besar daripada log 300,000. Kita tak perlu letakkan asas 10 di sini sebab bila kita tulis log sahaja secara universalnya, orang dah tahu itu adalah log asas 10. Kalau asas yang lain dan kita kena tulis. Okey, dan kita pakai hukum log. Okey, ingat tak kita ada hukum log yang melibatkan indeks. Bila mana kita ada log X, indeks N, asas A, kita boleh bawa indeks ini ke hadapan, jadi N log X asas A. Jadi kita boleh buat yang sama pada log 292,500 kuasa N ini. N bawa ke hadapan. So kita akan dapat N log 292,500 lebih besar daripada log 300,000. Okey, so macam mana nak cari N? Bawalah log 292,500 ini ke sebelah. Okey, jadi di kiri akan tinggal N, di kanan akan ada log 300,000 bahagi log 292,500. So kenapa dibahagikan? Kerana di sebelah kiri ni pada asalnya N
berdarab dengan log 292,500. Jadi bila dibawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey, untuk cari N, awak cuma perlu tekan sahaja kalkulator. Okey, log asas 10 300,000 bahagi dengan kalau kalkulator awak tak perlu tekan asas 10, awak tekan log sahaja. So kita dapat dekat sini 1.002. Okey, 4 angka bererti, 4 significant figure. So N lebih besar daripada 1.022. Jadi N ini adalah bilangan tahun, betul? N tahun, bilangan tahun. Bilangan tahun kita tak boleh buat 1.5 tahun, 3.5 tahun. Kita ambil jumlah dia yang genap. So bila dikata N lebih besar daripada 1, apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kita boleh kata bahawa N sama dengan 2. Okey, 2 lebih besar daripada 1. Kita cuba cari, kita cuba check. Cari pula. Kita cuba check. Okey, kita masukkan 260,000 dalam kurungan 9/8. Ui, apa je buat ni? 260,000. Okey, and then darabkan dengan dalam kurungan 9/8. Okey, and then kuasa 2. Okey, sebab N kita 2 kan. Jadi kita gantikan 2. Kita akan dapat RM329,062.50. Itulah harga yang pertama, lebih daripada RM300,000. Okey. So dah selesai soalan nombor 3. Siap dah, senang je. Benda last kena buat adalah garis jawapan. Okey, sekarang kita pergi pula ke soalan nombor 4. Okey, soalan ni kata jumlah simpanan sebuah syarikat selepas N tahun. Sekali lagi, nampak sama macam soalan nombor 3 tadi, betul tak? Okey, selepas N tahun diberi, dia pun bagi rumus. Okey, RM2,000 dalam kurungan 1 tambah 0.07 kuasa N. Maksudnya, kalau nak tahu berapa jumlah simpanan sebuah syarikat ni selepas contohnya 2 tahun, gantikan saja dengan 2. So, awak tahulah dia punya jumlah simpanan. Nak tahu untuk 3 tahun, gantikan saja N ni dengan 3. Dan awak dapat dia punya jumlah simpanan. Easy peasy. Okey, next. Soalan. Cari bilangan tahun minimum, sekali lagi minimum, supaya jumlah simpanannya melebihi RM4,000. So, lebih kurang sama je jalan kerja ni. Tak ada beza. Sepatutnya boleh buat sendiri. Betul tak? Okey, so jom kita buat. Sekarang ni ini adalah rumus dia. Kita nak, bila kita masukkan nilai N pada rumus ini, dia mesti lebih daripada RM4,000. So, kita tulis 2,000 dalam kurungan 1 tambah 0.07 kuasa N mesti lebih daripada RM4,000. Okey, tak perlu tulis RM pun tak apa, sebab unit tu kita bagi di akhir jawapan. Okey, bergantung pada apa yang jawapan nak. And then, okey, kita alihkan dulu 2,000 ni. 2,000 ni adalah faktor di hadapan indeks dengan indeks N ni, asas dengan indeks N. So 2,000 ni bawa ke sebelah, maksudnya 4,000 akan bahagi dengan 2,000. So di kiri kita akan tinggal dengan 1 tambah 0.07 kuasa N lebih besar daripada 4,000 bahagi 2,000. Kita dapat jawapan dia 2. So sini 2. Okay, next step. Okay, tengok, kita tak boleh nak samakan. Kalau awak nak ubah dalam bentuk log, ubah daripada indeks kepada log, awak akan menghadapi kesukaran sebab asas dia adalah 1 tambah 0.07. Kita boleh selesaikan lah yang ni. Kenapa kita tak selesaikan? Mari kita selesaikan dulu yang ni. Okay, 1 tambah 0.07 adalah 1.07 kuasa N. Lebih besar daripada 2. Okey, awak tak boleh ubah direct dalam bentuk log. Okey, daripada indeksnya awak ubah dalam bentuk log sebab log awak tak boleh tekan asas 1.07. So nak tak nak awak masukkan log di kedua-dua bahagian. Jadi awak akan dapat log 1.07 kuasa N lebih besar daripada log 2. Ikut hukum log yang kita dah bincang sebelum ni. Okey, yang mana dia kata apabila awak ada log X kuasa N asas A, indeks boleh bawa ke hadapan. So dia akan jadi faktor untuk log. Jadi dia akan jadi N log X asas A. So kita bawa N ini ke hadapan. Awak akan dapat N log 1.07 lebih besar dari log 2. Lepas tu kita buat apa tadi? Kita nak tinggalkan N saja. Apa yang berlaku pada log 1.07? Power ke sebelah. Maksudnya di sebelah kanan akan ada log 2 bahagi log 1.07.
Okey, so berapa nilai N? Tekan kalkulator. Okey, log 2 bahagi log 1.07. Kita dapat 0.02938. Apa cikgu buat ni? Ini jawapan untuk log 7. Log 1.07. Astaghfirullahalazim. Cikgu tak tekan bahagi je kat tengah-tengah. Apa cikgu? Kita kena padam yang ni. Salah. Kena bahagi. Jangan kerja betul dah. Tekan kalkulator salah. Nampak tak? Pelik benar. Mana mungkin tahun tu 0.0 something. Pelik. So bila pelik, kita kena padamkan kepelikan kita tu. Kita kena kira semula. Okey, log 2. Cikgu tak tekan bahagi. Ya Allah. Log 2 bahagi log 1.07. Baru dapat jawapan. Ya Allah. So dapat 10.24. Sebab dia kata N lebih besar daripada 10.24, lebih besar. Jadi kita boleh buat rumus di sini. Rumusannya, kesimpulannya, N sama dengan 11. Jadi N adalah 11 tahun. Kita cuba masuk ke dalam rumus. Gantikan N ni dengan 11. Kita tengok dapat ke tak? 2000. And then dalam kurungan 1 tambah 0.07 kuasa 11. See? RM4,209.70. Lebih daripada RM4,000. So just nice. Barulah betul jawapan kita. Lain kali jangan salah tekan kalkulator. Seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Sikit lagi. Nombor 5. Selepas N tahun, wang Encik Chong di sebuah bank menjadi 4,000 1.1. Betul ke? Betul. Dah macam orang sedih. Sedih. Nampak tak? 1.1 kuasa N. Hitung bilangan tahun supaya wang Encik Chong melebihi RM5,100 buat kali pertama. Again, soalan yang bentuknya lebih kurang sama. So kita boleh terus buat yang ni. Kita ambil rumus. Kita pastikan nanti rumus ini RM4,000 darab 1.1 kuasa N ini. Bila kita masukkan N nya nanti mesti lebih daripada 5,100. Ini adalah rumus untuk berapa duit Encik Chong ni dekat bank. So kita tulis 4,000 darab 1.1 kuasa N mesti lebih nanti. Nilai yang ini, simpanan dia ni mesti lebih daripada 5,100. Step yang sama. Ya Allah, still cikgu nampak macam orang sedih. Aduh. So 5,100 ni 4,000 bawa ke kanan, tinggalkan yang dalam kurungan dengan indeks sahaja. So kita akan ada 1.1 kuasa N lebih besar daripada 5,100 ni bahagi dengan 4,000. So kita dapat berapa? 5,100 bahagi 4,000. Kita dapat 51/40. Boleh simpelkan lagi tak? Tak boleh. Itu yang last. 51/40. So 51/40. So kita nak masuk log. Careful. Ini ada pecahan. So awak kena kembangkan log tu untuk dapatkan markah penggunaan rumus. So kita masukkan log dulu di kiri dan kanan. Sebab kita tak boleh samakan dia punya asas untuk indeks. So kita masukkan log 1.1 kuasa N lebih besar daripada log 51/40. Tak salah untuk awak terus tekan dapatkan nilai, tetapi lebih cantik jika awak kembangkan dia. Kita nak markah untuk penggunaan rumus. Kat sini ada dua rumus. Yang sebelah sini, sebelah kiri, kita boleh pakai rumus log X kuasa N asas A sama dengan indeks bawa ke sebelah, dia akan jadi N log X asas A. Yang ini kita boleh pakai rumus itu. Yang ini pula dia adalah log X per Y asas A sama dengan log X asas A tolak log Y asas A. So kita boleh expand both. So kita buat yang belah kiri dulu. N bawa ke hadapan. Kita akan dapat N log 1.1 lebih besar daripada yang ini pula kita boleh kembangkan jadi log 51 tolak log 40. Sebenarnya kita boleh selesaikan ataupun kita boleh bawa terus yang ni kat sebelah.
Bila kita bawa ni ke sebelah, okey, yang log ni kita longgokkan tu sebelah sebab kita nak selesaikan lump sum kejap lagi. Okey, so kita akan tinggal n dekat sini. Yang sebelah kanan sekarang akan ada log 51 tolak log 40 per dengan log 1.1. Tekanlah kalkulator lepas tu. Oh, tak nampak je. Tekan kalkulator, okey. Dalam kurungan sebab kita nak buat yang tolak dulu. Ke atas, nak selesaikan mengangka dulu. So, log 51 tolak Allah. Tolak log 40. Okey. And then tutup kurungan. Bahagikan dengan log 1.1. So, kita dapat berapa? 2.549. Okey, so n mesti lebih besar daripada 2.549. Apa maksud dia? Apa kesimpulan kita boleh buat? N ni adalah bilangan tahun. So, mesti kita dapat bilangan tahun lah kan? Mana ada 2.549 tahun? So, lebih besar. Jadi, kita boleh conclude yang n sama dengan 3. Okey, sebab nilai 3 itu lebih besar daripada 2.549. And then, kita try lah. Okey, kita try masukkan. Dapat tak dia lebih besar daripada 5,100? So, kita masukkan 4,000 dalam kurungan 1.1 kuasa. Ui, apa kurungan cikgu tak ada? 4,000 dalam kurungan 1.1 tutup kurungan kuasa 3. So, dapat 5,324. So, ngam lah. Lebih besar daripada 5,100. Okey, check. Siap. Ish, tak keluar. Ya Allah, syok sangat buat sampai out frame. Okey, soalan last adalah soalan nombor 6. Dia kata tekanan udara dalam HG. Okey, tekanan udara bagi ketinggian 10 km di atas paras laut diberi oleh P sama dengan 760 eksponen kuasa negatif 0.125 H. Betul ke Cikgu Salim ni? Okey, betul. And then cari ketinggian dengan H ialah ketinggian dalam km dan nilai E eksponen adalah 2.718. Yang ni kita jumpa dalam video semalam. Cikgu dah terangkan nilai untuk E. So, cikgu bagi dulu dia punya rumus. Okey, ni rumus dia. And then cari ketinggian di atas paras laut jika tekanan pada ketinggian tersebut ialah 330. Okey, so dia nak suruh cari H. H kan ketinggian kan? Dia nak suruh cari H. Okey, yang mana tekanan dia adalah 330. Maksudnya awak masuk je rumus ini. P sekarang tekanan gantikan dengan 330. Okey, so kita buat. Kita gantikan P dengan 330. Okey, P adalah untuk tekanan udara. Ini adalah rumusnya. Kita cari H. Okey, so kita letak 760 eksponen negatif 0.125 H. Okey. So, eksponen jangan takut. Eksponen ni kita boleh ubah dalam bentuk ln kejap lagi. Okey, so kita asingkan je dulu. Kita asingkan je dulu dia punya faktor. Tinggalkan eksponen saja di sebelah. Okey, kita asingkan. Kita akan dapat kat sini 330 kena bahagi dengan 760. Di sebelah kanan akan tinggal dengan eksponen negatif 0.125 H. Okey, 330 bahagi 760, awak dapat 33 per 76. 33 per 76. Okey, sama dengan eksponen negatif 0.125 H. Okey, ingat tak caranya untuk kita ubah eksponen ni dalam bentuk yang senang kita nak dapat jawapan? Kita boleh ubah dalam bentuk ln. Okey, dalam bentuk ln. Eksponen ni asalnya adalah log asas E. Log asas E kita boleh tulis sebagai ln dalam kalkulator kita. Okey. So, kita boleh ubah jadi ln. Sekarang dia adalah ln 33. Ambil nilai dia. 33 per 76. Sama dengan indeks akan jadi nilai untuk ln. So, negatif 0.125 H. Okey, yang ini awak boleh kembangkan mengikut hukum indeks. Okey, mengikut hukum indeks. Yang mana bila kita ada log X per Y dengan asas A, awak boleh kembangkan dia jadi log X asas A tolak log Y asas A. Ui, penuh. Tak bajet langsung. Okey, so kita kembangkan. Ln 33 tolak ln 76 sama dengan negatif 0.125 H. Okey, so kita buat. Tekan ln 33 tolak ln 76.
Okey, kita dapat jawapan dia negatif 0.8342. Okey, sama dengan negatif 0.125H. So macam mana nak cari H? Kita bawa yang sebelah ni negatif 0.125 ke sebelah. Maksudnya negatif 0.8342. Okey, awak perlu bahagikan dengan negatif 0.125. So awak akan dapat jawapan dia. Okay, kita akan dapat jawapan dia. Astaghfirullahalazim, cikgu salah satu soalan. 6.674 km. Okey, ketinggian. Okey, kenapa jawapan cikgu tak sama dengan jawapan belakang? Sebab dalam soalan yang sebenar, yang ini okey, dia bagi 380. Masya Allah. So maksudnya sini 380. So kita buatlah balik yang guna 380 Kita buat semula guna 380. Kita betulkanlah. Correction. Apa cikgu? Correction. Buat tanda ni seru sikit. Geram betul. Okey, so 380 bukan 330. 380 sama dengan 760 eksponen negatif 0.125 H. So bawa ke sebelah. Jadi 380 bahagi dengan 760 dapat 1/2. So kat sini dapat 0.5 lah maksudnya. Sama dengan eksponen negatif 0.125 H. Okey, kita ubah dah bentuk ln. Sini adalah ln 0.5 sama dengan negatif 0.125 H. Okey, so ln 0.5. Ln 0.5 dapat jawapan dia negatif 0.6931 sama dengan negatif 0.125 H. So nak cari H, bahagi sahaja negatif 0.6931 bahagikan dengan negatif 0.125. Dapat jawapan 5.545. Okey, so kita dapat 5.545. Okey, dia nak ketinggian. Dan dia kata ketinggian dalam km. Jadi kesimpulannya H sama dengan 5.545 km. Okey, dah siap. Okey, jawapan kita mungkin akan ada plus minus. Okey, plus minus 0.00. Memandangkan yang ini kita ambil 4 angka berarti. Kalau kita ambil 3 saja angka berarti, so maksudnya yang ini adalah 0.693. Betul tak? Okey, dan kita bahagikan. Okey, kalau diperhatikan sebenarnya tak dapat tau jawapan sama macam dalam buku teks skema yang dibagi. Skema yang dibagi adalah 5.543 km. So kita akan cuba pakai E. Okey, sebab dia dah mention benda ni dalam soalan. Mesti ada yang dia nak guna, betul? Okey, so kita akan try pakai E sekarang. Kita akan cuba buat semula soalan ni dan kita akan guna pakai maklumat E yang dia dah bagi. Ini sebab kita tak highlight kan, so mungkin kita tak perasan. So kita test, kita tengok kita boleh dapat ataupun tidak yang sama macam dalam skema. Okey, jom kita start. Kita akan pakai E sekarang. So kita guna rumus. Okey, kita masih lagi pakai rumus yang sama. 760 E negatif 0.125 H. Okey, and then cari ketinggian. Okey, tekanan dia adalah 380. Ini cikgu salah kan tadi? 380 yang betul. So kita tulis 380 lah. Okey, so kita masukkan E. E kita adalah 2.718. Betul tak? Cikgu tak salah lagi kan? 2.718. Betul. So kita masukkan E. Kita ada 760 dalam kurungan. E kita adalah 2.718. Kuasa negatif 0.125 H sama dengan 380. Okey, so 380, 760 ni boleh bawa ke sebelah. Kita akan dapat di kiri sekarang 2.718 kuasa negatif 0.125 H sama dengan 380 bahagi 760. Kita dapat
380 bahagi 760, jawapannya 1/2. So kita buat di sini 1/2. Okay, then kita tak boleh nak samakan asas, jadi kita boleh letakkan log di kedua-dua bahagian. Jadi di sini adalah log 2.718 kuasa negatif 0.125H sama dengan di sini adalah log 1/2. Kita pakai log kan, kita dah tak pakai ln sebab E kita dah masukkan dia punya value. Jadi kita pakai log dengan asas 10. Okay, next step macam tadi juga, nilai indeks N akan bawa ke hadapan. Okay, kita akan guna pakai rumus. Cikgu suka tulis banyak-banyak kali rumus supaya cikgu ingat. So cikgu tak payahlah kejap-kejap nak kena tengok rumus kan, walaupun dia dah given dalam exam. Okay, so kita pakai yang ini. Jadi negatif 0.125H bawa ke kiri, kita dapat negatif 0.125H yang kurungan ini adalah log 2.718 sama dengan, okey, yang ni kita boleh buka. Jadi okey, gunakan rumus log xy asas A sama dengan log x asas A tolak log y asas A. Okey, so kita kembangkan dia akan jadi, tak muat, log 1 tolak log 2. Okey, log 1 kita tahu nilainya adalah sifar. Kan? Ya, buat lupa pula. Log 1 sifar. Apa sahaja log 1, tak kisahlah apa pun asas dia, nilainya adalah sifar. Ni cikgu dah bagi tahu dalam kita punya nota hukum log yang sebelum ni. Jadi di sini hanya ada negatif log 2 saja. Log 1 ni yilek sebab darjah sifar. Okey, so log ini boleh bawa ke sebelah. Kita akan dapat sini negatif 0.125H sama dengan sini ada negatif log 2 per dengan log 2.718. Okey, so di sini masih lagi negatif 0.125H sebelah kanan. Negatif. Okey, log 2 bahagi so salah tekan bahagi, tak tekan bahagi je kan. 18 kita dapat 0.693. Kita guna 3 titik perpuluhan lah sebab H dia ni pun dia bagi dalam 3 titik perpuluhan. So H sama dengan yang ini kita bawa ke kanan, negatif 0.125 bawa ke kanan, maksudnya negatif 0.693 bahagi negatif 0.125. So kita dapat jawapan dia 5.544. Tak dapat pun jawapan. Sama macam belakang. So kenapa dekat belakang dia buat 5.543? Kalau ada siapa-siapa yang tahu kenapa jadi begitu, boleh komen dekat bawah. Mungkin ada yang cikgu terlepas pandang. Cikgu tak suka juga sebenarnya ni bila tak sama dengan skema. Cikgu rasa ceplek. Kita tak boleh nak terus jump into conclusion bila kita dah buat, kita tak dapat sama, skema salah. Suka hati je ya. Okey. Tapi ada possibility. Jadi kalau siapa yang tahu kenapa cikgu tak dapat, sebab dalam buku teks, jawapan dia adalah 5.543 km. So bagi tahu pada cikgu mungkin ada yang cikgu terlepas pandang, dia punya point ke, dia punya nombor ke yang tersalah tulis, mana dah tahu. Okey, so cikgu harap setakat ini cikgu dapatlah membantu awak siapkan homework. Okey, so jangan lupa macam biasa subscribe, like dan share video cikgu ni. Okey, terima kasih.